Itu dia para penonton. Seterusnya, setiap Jumaat pastinya kita akan tadabbur Al-Quran, dan untuk kali ini antara surah yang menjadi pilihan iaitu surah At-Taubah ayat 107 sehinggalah 110, insya-Allah, yang bawa maksud pengampunan. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit berkenaan dengan surah ataupun ayat ini, iaitu surah ini turutan penurunannya adalah surah yang ke-13 ya, dan juga surah sebelumnya adalah surah Al-Anfal, dan antaranya juzuk mushaf adalah juzuk yang ke-10 sehinggalah yang ke-11. Dan dalam surah ini juga paling banyak kalimah taubah sebanyak 17 kali para penonton. Dan juga sedikit pembacaan saya, surah ini diturunkan 3 kali ya untuk menghasilkan satu surah ini daripada Allah SWT semestinya. Baik, dan kita akan memahami dan juga tadabbur dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan surah ini, apa yang ingin disampaikan dari segi akhlak kita dan juga pembinaan masjid. Bersama dengan saya iaitu Ustaz Haryanto Rizal Rokman selaku pendawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana penerbangan semalam Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi serba sedikitlah berkenaan dengan surah ini, dengan kalimah 17 kali berkenaan dengan taubah. Tapi sebenarnya Ustaz, ada sesuatu yang ingin disampaikan, iaitu berkenaan dengan pembinaan masjid seperti yang Ustaz kongsikan kepada saya sebelum ini ya, berkenaan dengan pembinaan masjid. Dan pembinaan masjid ini daripada ayat 107 kalau kita boleh kongsikan, saya kongsikan yang bawa maksud, dan ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan dan kekafiran, dan seterusnya iaitu dikongsikan, dan untuk memecah belahkan antara orang-orang mukmin serta tempat kumpul orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ini bagi ayat 107 Ustaz. Betul. Itu pembinaan masjid ini kebiasaan kita tahu untuk tempat beribadah, untuk kita berkumpul, untuk kita melakukan kebaikan dan juga amal. Tetapi ada niat sebaliknya ketika ini. Ketika itu Ustaz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sofi dan seluruh penonton-penonton SPM Selamat Pagi Malaysia pada hari Jumaat ini, macam Sofi sebutlah hari Jumaat ini biasanya kita akan ada tadabbur. Alhamdulillah. Satunya surah Taubah ni Sofi, selain apa yang Sofi sebut tadi, antara surah yang tidak dimulakan dengan bismillah. Kalau kita tengok kepada perbincangan para ulama dalam mazhab Syafi'i, bahkan ada yang mengharamkan membaca basmalah. Basmalah ni maknanya Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita nak mulakan surah ni. Jadi sebab itu sebahagian memakruhkan. Kalau tak salah Imam Ar-Ramli dia memakruhkan saja. Tapi sebahagian ada yang mengharamkan. Maknanya jangan dibacakan dengan basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, surah At-Taubah ini memang disusun begitu macam Sofi sebut tadi, selepas surah Anfal kemudian Taubah. Kerana kalau kita tengok sebenarnya perbincangan dari segi ulama-ulama tafsir ataupun Al-Quran ini, mereka menyebutkan bahawa di sana selepas daripada surah Anfal tu masuk kepada surah Taubah, tidak diletakkan bismillah itu kerana ada perbincangan dari sudut penurunan Al-Quran itu sendiri. Mungkin kita tak panjang ke sini lah, sebab kita nak tadabbur kan, nanti kan tak sempat nak hadam masing-masing. Baik. So yang pentingnya dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim ataupun isti'azah. Baik. Dalam surah ini ayat 107 yang Sofi bacakan tadi, kalau boleh kita bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa juruf.
amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Jadi ada lebih kurang 4 ayat hari ini, 107, 108, 109 dan 110. 110 pula. Itu nombor bilik kat hotel. 1010. Tak apa Ustaz. 1010 pula. 110. Jadi 4 ayat ni Sofi dan para penonton semua, macam Sofi sebut di awal tadi, sebenarnya 4 ayat ni merangkum kepada perbincangan berkaitan dengan isu Masjid Dirar. Tadi Ustaz sebut dengan Sofi. Masjid Dirar ni bukan nama Masjid Dirar. Ya, tetapi dinamakan oleh Al-Quran sebagai Masjid Dirar. Maknanya masjid yang memudaratkan lah, kalau kita nak senang. Ya, ataupun masjid yang berniat jahat. Sebenarnya kita tak boleh sebut masjid berniat jahat kerana masjid itu tempat sujud. Betul. Tetapi gelaran itu kerana pembinaan masjid itu adalah tujuannya untuk memudaratkan. Sebab itu Masjid Dirar ini, kalau kita tengok dalam sejarahnya dinukilkan dibina oleh Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini pertama dia munafik. Orang munafik. Yang kedua dia ni adalah seorang Nasrani awalnya dahulu. Ya, kemudian hakikatnya kalau mengikut pandangan ulama, dia tidak pernah menjadi seorang Muslim pun. Tak pernah, walaupun dia duduk di kalangan orang Islam, dia mengajak orang Islam, dan dia ini antara orang-orang pembesar Khazraj. Kita tahu ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Jadi bahkan disebutkan pendiri ataupun, Ustaz tak suka nak sebut pembina masjid ni kerana masjid ni dibina untuk yang baik. Betul, tapi dia ni tujuan untuk tak baik. So dia yang mendirikan masjid ini, dia juga terlibat sebenarnya bersama-sama dengan musyrikin dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Bahkan dia juga merancang sama-sama dengan Rom untuk menentang Rasulullah SAW dan untuk mengeluarkan orang Islam daripada Madinah. Nampak tak? Jadi sedari awal lagi orang yang membina masjid ni bukan orang yang baik. Baik. Kemudian kalau kita tengok Masjid Dirar ini, kalau yang sebagaimana disebut dalam ayat 107 tadi kan, kalau yang Sofi bacakan tadi, para penonton boleh tengok. Masjid Dirar ini akhirnya kalau kita tengok dia dirobohkan, bahkan dibakar. Ya, masjid ini dirobohkan, dibakar. Dan Nabi SAW selepas daripada ketika itu perang, kalau tak silap Ustaz, masa itu perang Tabuk, ya, pada tahun ke-9 Hijrah. Ya, Nabi SAW dalam perang, selepas balik daripada perang Tabuk, Nabi SAW perintahkan sahabat, ya, antaranya Malik bin Dukhshum dan juga Wahsy, Ma'an bin Adi, untuk ketika itu bakar masjid itu. Bakar masjid itu. Ya, maknanya sampai tahap begitu. Kerana apa? Kerana masjid ini jadi tempat. Itu yang disebut dalam ayat itu tadi. Walladzina takhazu masjidan dirara. Dia jadi tempat untuk merancang apa benda yang dipanggil kejahatan untuk umat Islam. Bahkan disebut dalam ayat itu juga, kalau kita tengok pada tafsir Tantawi atau Sa'di sendiri, dia menyebutkan tafriqan tujuannya untuk memang nak memecah belahkan umat Islam ketika itu. Jadi sebab itu masjid itu akhirnya diperintahkan oleh Nabi SAW supaya dibakar. Dan masjid ni kalau kita pergi hari ini, dia berada di depan masjid, Masjid Quba. Tapi kalau ketika mula-mula dibina dulu, dia berada di belakang Masjid Quba. Sebab apa? Tak tahu. Kerana pada peringkat awal pembinaan Masjid Quba menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Betul. Masjid Quba ni berpindah kiblat ke arah Kaabah pada waktu subuh. Masjid Kiblatan pada waktu Zuhur, mengikut satu riwayat, sebagai riwayat waktu Asar. Jadi pada waktu Zuhur, waktu subuh, dia orang dapat berita bahawa Nabi SAW perintahkan menghadap masjid
masjid Kaabah di Baitullah, maka kedudukan Masjid Dirar sekarang ni berada di sekir-kir di hadapan Masjid Quba, dan dia dekat. Dan dia dekat. Sebab itu Allah SWT sebut dalam ayat 108. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la takum fihi abada. Kan Allah Taala pesankan jangan solat, kerana Nabi SAW bila pulang dari perang Tabuk tu, Nabi SAW memang diundang untuk diajak supaya solat di situ. Dan Nabi SAW ketika pulang tu Nabi nak solat di situ, kemudian turun ayat tu, la takum fihi abada. Ya, jangan solat dalam tu. Kerana Allah memberitahu tentang perancangan orang munafik ini, khususnya yang diketuai oleh Abu Amir Abu Amir ni tadi. Supaya Nabi jangan solat di situ, kerana matlamat mereka bukanlah tujuan daripada masjid itu untuk nak membina kebaikan kepada umat Islam, bahkan untuk nak merosakkan. Betul. Jadi sebab itulah apabila Nabi pulang daripada Masjid Tabuk, Nabi nak solat di situ dan akhirnya Nabi tinggalkan dan tak jadi untuk solat di situ. Dan kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat itulah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Jadi Allah memuji tentang pembinaan masjid yang pertama. Yang ini yang merujuk kepada Masjid Quba mengikut majoriti pandangan ulama. La Masjidun Ussisa 'ala Taqwa min awwali yaumin. Cuma dari segi tempoh masa Nabi SAW berada di Quba ini ada berbeza pandangan. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Jadi tak apalah, itu dari segi perbezaan masa. Tetapi yang pastinya Masjid Quba ini, Sophie, ada suatu pujian daripada Nabi SAW sendiri dan kelebihan yang diangkat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka ajri umratin. Orang yang berwuduk di rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba, ini biasalah. Kalau orang yang pergi ke Madinah, ke Mekah mengerjakan umrah, biasanya kita akan mesti menjadi kelaziman. Maka teruklah kalau orang pergi ke Madinah dia tak pergi singgah di masjid ni, kerana lazimnya para sahabat juga datang ke Masjid Quba ini walaupun sesudah kewafatan Rasulullah SAW. Sofi. Jadi sebab itu Nabi angkat kedudukan masjid ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Masjid yang dibina pada awal hari ketibaan di Madinah lebih utama solat di dalamnya. Kenapa? Kerana dalamnya itu ada orang-orang yang mengharapkan dipanggil keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sebut siapa yang solat di dalamnya maka dia dapat pahala macam mengerjakan umrah. Ka'ajri umratin. Pahala saja, bukan makna buat umrah dekat situ. Jangan silap pula. Jangan salah jadi faham. maknanya dia dapat pahala seolah-olah. Betul. Nampak? Dan disebut juga pahala mengerjakan umrah ni Sofi, disebut bahawa dia mesti diawalkan dengan berwuduk di rumah, kemudian dan disolat saja di masjid itu, apa-apa solat 2 rakaat sekurang-kurangnya, dan tujuannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Dan kalau kita tengok sikit kenapa disebut dalam 108 ya, 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Adakah orang yang bangunkan masjid yang didirikan atas dasar takwa? Ini nak menggambarkan tentang kerana masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW, Masjid Quba ini Rasulullah SAW sendiri yang angkat. Nampak? Rasulullah SAW sendiri yang angkat. Sebab itu disebut dalam satu riwayat, Ashimus binti Nu'man, dia kata apa? Ketika pembinaan Masjid Quba, aku lihat baginda sendiri mengangkat batu di belakang badan baginda sehingga berpasir dan berdebu tubuh baginda. Dan ada orang datang. Terus orang tak sanggup, takkan Nabi SAW ini bukan orang biasa. Orang kata, ya Rasulullah, bagi aku yang angkat. Kata Nabi SAW, tidak, angkatlah batu yang lain. Kerana nak menggambarkan masjid ini suatu yang istimewa. Kerana dibina di tangan Rasulullah SAW sendiri. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain. Nah, ini yang kita sebut tentang akhlak ini. Bagaimana Rasulullah SAW, kerana tujuan daripada pembinaan Masjid Quba ini adalah untuk menghimpunkan, menggabungkan ataupun menyatu padukan. Kerana kita tahu orang-orang Madinah ketika itu mereka sudah cukup bosan dengan kacau bilau hubungan di antara mereka, pergaduhan yang tak kunjung kata orang padam. Jadi akhirnya bila Rasulullah SAW datang, tengok bagaimana simbolik. Ini satu benda penting supaya umat Islam hari ini hari Jumaat, kita nak pergi solat Jumaat ramai-ramai, nak menggambarkan tentang kesatuan kita, perpaduan kita. Sebab itu kita kena ingat bagaimana Rasulullah
Rasulullah SAW ketika disebut dalam riwayat tu Sofi, ketika Nabi SAW letakkan batu tadi, Nabi letakkan satu batu, kemudian Nabi SAW panggil Sayyidina Abu Bakar untuk letakkan batu yang kedua. Kemudian Sayyidina Umar letakkan batu yang seterusnya. Kemudian dipanggil pula daripada kaum Aus, letakkan batu supaya masing-masing rasa dia panggil apa istilahnya, kita kata kita panggil kekitaan. Maknanya jangan kita sendiri sampai orang lain ada rasa macam apa dipanggil, rasa terasing. Ini satu benda juga kan? Rasa kebersamaan. Sebab itu di dalam masjid jangan sampai ada orang yang rasa terasing. Betul, itu penting. Sofi, saya nak pesankan supaya kita orang Islam, kerana sejarah pembinaan Masjid Quba ini simbolik. Dan kita kena pergi kepada asas yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang dalam masjid ada orang dirasa diterasing, ada orang dirasa macam dia kecil. Bukanlah kecil, dia kerdil lah kan. Kerdil ni rasa. Maksudnya dia rasa macam orang tak peduli ke dia. Sebab itu kalau boleh lebih-lebih lagi orang yang menguruskan masjid. Tengok Rasulullah SAW. Betul tak? Orang yang menguruskan masjid kena cakna. Tengok sana, tengok orang ini. Mungkin orang ini banyak sumbangan. Kan? Mungkin orang ini tak banyak sumbangan. Tapi jangan sampai dia itu rasa terasing. Jangan sampai dia rasa tak dipedulikan. Betul. Ini penting. Betul. Sebab itu bila kita baca ayat-ayat ini, kita kena fahamkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan isyarat kepada kita. Kadang-kadang kita baca je, tapi kita tak faham apa isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Tajwidnya kita baca, tetapi akhirnya dalam masjid itu seolah-olah tidak ada rohnya. Solatnya bagus. Habis solat tadi, habis begitu saja. Tetapi masing-masing rasa bahawa dia tak pedulikan, dia asing. Mungkin ada orang dia mungkin dikenali satu ketika dulu bukan orang yang baik. Kemudian bila dia datang ke masjid, dia berubah. Tetapi masih lagi seolah-olah dia diasingkan dengan dia punya keadaan yang terdahulu. Nampak tak? Betul. Jadi ini perkara yang penting. Sebab itu bila Nabi SAW meletakkan asas batu-batu untuk dibina Masjid Quba tadi, maka dilibatkan semua. Dan tidak ada orang rasa, aku tak terlibat. Aus letak, Khazraj pun letak. Ini bukan Masjid Aus saja, tak. Ini bukan Masjid Khazraj saja, tak. Dan ini bukan Muhajirin saja. Nabi SAW mungkin boleh kalau Nabi nak letakkan Abu Bakar saja. Betul tak? Omar saja. Aus dan Khazraj tengok. Ini member aku ni kata. Tak. Orang penting. Ya. Tetapi Rasulullah SAW letakkan semua supaya asasnya itu kuat. Dan sebab itulah yang disebutkan dalam ayat yang seterusnya, keruntuhan ini sebagai kesinambungan cerita daripada 107 tadi. Kan dia sebab itu dia Said Qutb rahimahullah, dia ada satu buku dia kecil je. Ya, Ustaz suka baca juga. Dia tulis macam satu sinematik bahasa dia dalam Al-Quran. Bagaimana Quran bawa penceritaan tadi pada 107 cerita pasal masjid yang memudaratkan tadi. Yang Ustaz tak nak panggil dia masjid, walaupun Quran memang namakan masjid kerana dia bukan nama dia. Masjid yang memudaratkan ni, kemudian Quran cerita pula lepas pada tu bab yang lain tentang masjid yang bagus. Kemudian bagaimana masjid itu dibina, dan di hujung tu Quran cerita balik tentang seolah satu ringkasan. Inilah masjid yang akhirnya kata Allah Taala, sebagaimana disebut dalam 110 tadi, tujuannya untuk mendatangkan syak wasangka, mendatangkan rasa dia panggil berbolak-balik kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak Sofi? Jadi sebab itu mudah-mudahan dengan kita tadabbur pagi ini daripada surah Taubah ini, bukan saja kita mengambil ataupun kita nakkan pahalanya, tetapi kita nak juga supaya mudah-mudahan kita orang Islam belajar sesuatu daripada pembinaan masjid yang pertama ni. Masjid pertama sebab itu dalam tafsir disebut masjid yang pertama dibina di atas muka bumi di Mekah, iaitulah Masjidil Haram. Masjid yang pertama dibina di atas muka bumi di Madinah ialah Masjidil Quba. Masjidil Haram dibina oleh Nabi Ibrahim, dipanggil dibina balik oleh Masjid Nabi Allah Ibrahim AS, dan Masjid Quba dibina oleh Rasulullah SAW. So sangat meaningful dua-dua ni. Jadi satu yang kita sebut perlu diberikan perhatian dan renungan kita bersama, lebih bagi pada hari Jumaat ni sangat sinonim dengan kita umat Islam solat Jumaat. Betul. Alhamdulillah. Jadi itulah antara yang boleh kita ambil Ustaz. Itu yang boleh kita ambil, iaitu berkenaan dengan pembinaan tu, bagaimana sebenarnya masjid itu wujudnya suasana kebersamaan. Betul. Kan perlu untuk kita mengambil tahu tentang satu sama lain. Jangan kerdilkan diri anda, ataupun mungkin juga
AJK masjid perlu untuk mengambil tahu dan sekurang-kurangnya menegur antara satu sama lain untuk kita mengiratkan balik tali silaturahim itu, insya-Allah. Dan itu dia serba sedikit yang kita faham ataupun kita tadabbur berkenaan dengan surah At-Taubah 107 sehingga 110. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun secara ringkas, alhamdulillah kami faham, saya pun faham dan harap para penonton semua pun dapat memahami apa yang kita sampaikan untuk hari Jumaat ini, khususnya berkenaan dengan suasana di masjid. Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Haryanto Rizal Rukman, satu pendakwa. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan Ustaz ya. Nak teaser sikit ke? Tajuk apa? Untuk tahun depan? Belum ada idea belum kita. Belum ada idea lagi, insya-Allah. Ini pasal kebetulan balik pada Mekah ni. Alhamdulillah, masya-Allah, dapat aura sikit Ustaz. Alhamdulillah. Okey para penonton semua, dan selepas ini kita akan continuous untuk mengetahui perkembangan semasa. Dan kita juga moga apa yang disampaikan oleh Ustaz Haryanto tadi dapat sama-sama kita implementkan atau aplikasikan dalam diri kita untuk sama-sama kita amalkan, supaya perlu ada sikap kebersamaan di mana saja ada, tak kiralah sama ada di masjid, kejiranan, bersaudara sebagainya, perlu untuk kita mengambil tahu antara satu sama lain, kerana itulah namanya hubungan bersama Islam dan juga hubungan bersama dengan Allah yang perlu kita jaga, iaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Insya-Allah sama-sama kita jaga. Dan